Assalamualaikum warahmatullahi. Hai, saya Cik Hin, rakan bisnes anda. So, hari ini saya nak berkongsi dengan anda mengenai bisnes. Ramai orang yang menganggap bisnes ini beli dan jual semata-mata. So, ketahuilah sebenarnya bisnes ini mempunyai 4 elemen penting. Satu, elemen produksi. Kedua adalah elemen pemasaran. Ketiga, elemen pengurusan. Dan keempat, elemen perakaunan. So, bisnes bukan hanya jual dan beli sahaja. Sebaliknya, bisnes ada seninya. 4 seni ini perlu anda ketahui. Ramai orang produk bagus tapi tak boleh jual, bermaksud anda bermasalah dalam pemasaran. Produk bagus, pemasaran power tapi tidak boleh urus dengan baik, anda gagal dalam pengurusan. Produk anda power, produk anda bagus, management anda, marketing anda power, kemudian management anda diurus dengan baik tapi company tiada kewangan yang kukuh atau tiada duit, bermaksud ada masalah dari segi perakaunan. So, untuk bisnes anda perlu ada satu sistem bisnes yang merangkumi empat perkara ini, empat elemen ini. Saya Encik Hin, rakan bisnes anda, ada mencipta satu sistem yang merangkumi empat bisnes ni. Jika anda nak tahu detail mengenai sistem ini, WhatsApp nombor di bawah. InsyaAllah ada penyelesaian untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Cik Hin, salam sejahtera. Saya rakan bisnes anda. Hari ini saya nak share dengan anda tentang salah sangka pemilik perniagaan enterprise terhadap cukai. So, ada beberapa perkara yang selalu disalah sangka oleh pemilik perniagaan enterprise. Sdn Bhd satu perniagaan yang lain juga, tapi hari ini saya nak terangkan tentang pemilik perniagaan enterprise kerana syarikat Sdn Bhd adalah syarikat, so pemilik perniagaan syarikat. Enterprise adalah pemilik perniagaan. So berbeza, pemilik syarikat dengan pemilik perniagaan adalah dua perkara yang berbeza. Hari ini saya nak share dengan anda antara yang selalu saya jumpa ketika program yang saya anjurkan atau ketika program yang invite saya untuk menjadi speaker. Dan ini adalah soalan-soalan yang sentiasa menghantui dan benda ni tidaklah betul sebenarnya. Ini hanyalah anggapan-anggapan palsu semata. So, normally anggapan pertama adalah pertama sekali anggapan dia adalah tidak perlu daftar cukai, kerana bila daftar cukai saja kena bayar cukai. So, ini anggapan-anggapan yang sangat-sangat tidak relevan. So, jangan buat anggapan begini. Kenapa perlu daftar cukai? Okey, sebenarnya setiap kali anda berniaga sahaja, walaupun Sdn Bhd, anda perlu daftar sebagai pembayar cukai. Kenapa perlu lakukan begini? So, supaya anda tidak berbelenggu dan tidak ditakuti dan tidak dihantui, tidak dirasa diri itu kena kejar dengan cukai. Ramai orang rasa macam, nanti diri aku kena kejar cukai macam mana ni? Kena kejar cukai, takut kena kejar cukai. So, jangan takut. Apa yang perlu anda buat adalah pertama sekali anda daftar kepada SSM. Okey, langkah pertama, anda setiap kali berniaga anda daftar dengan SSM, atau di Sabah, di Sarawak anda daftar dengan Majlis Daerah. So, anda daftar. Kedua, anda buka current account. So, current account tu khas untuk syarikat, khas untuk perniagaan anda. So, yang ketiga dia adalah anda daftar saja selepas setahun bisnes berniaga. Anda daftar untuk membuka fail di e-filing di lembaga hasil dalam negeri. So, hilangkan anda punya rasa ketakutan anda. Anda perlu hilangkan rasa salah sangka anda bahawasanya di daftar cukai saja mesti bayar cukai. Daftar e-filing saja mesti bayar cukai. So, itu tidak betul sama sekali. Tidak semestinya anda daftar untuk e-filing, anda declare cukai, anda kena bayar cukai. So, benda yang pertama adalah jangan risau untuk buka file. Tidak semestinya anda buka file e-filing, anda perlu bayar cukai. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Hai, saya Cik Hin, rakan bisnes anda. So, hari ini saya nak berkongsi dengan anda mengenai bisnes. Ramai orang yang menganggap bisnes ini beli dan jual semata-mata. So, ketahuilah sebenarnya bisnes ini mempunyai 4 elemen penting.
Satu, elemen produksi. Kedua adalah elemen pemasaran. Ketiga, elemen pengurusan. Dan keempat, elemen perakaunan. So bisnes bukan hanya jual dan beli sahaja. Sebaliknya bisnes ada seninya. 4 seni ini perlu anda ketahui. Ramai orang produk bagus tapi tak boleh jual, bermaksud anda bermasalah dalam pemasaran. Produk bagus, pemasaran power tapi tidak boleh urus dengan baik, anda gagal dalam pengurusan. Produk anda power, produk anda bagus, management anda, marketing anda power, kemudian management anda diurus dengan baik tapi company tiada kewangan yang kukuh atau tiada duit, bermaksud ada masalah dari segi perakaunan. So untuk bisnes anda perlu ada satu sistem bisnes yang merangkumi empat perkara ini, empat elemen ini. Saya, Encik Hin, rakan bisnes anda ada mencipta satu sistem yang merangkumi empat bisnes ni. Jika anda nak tahu detail mengenai sistem ini, WhatsApp nombor di bawah. InsyaAllah ada penyelesaian untuk anda. Okey, yang kedua dia adalah anda kena faham bila anda rugi, anda tidak perlu bayar cukai sebenarnya. So ramai orang fikir macam ni. So bisnes aku rugi, jadi aku tak perlu declare cukai, aku tak perlu daftar cukai. Itu salah sebenarnya. Bila anda rugi, sebenarnya anda lebih rugi jika anda rugi tetapi anda tidak mahu declare cukai. Anda tidak mahu menunjukkan kerugian anda. Anda tidak mahu mempersembahkan kerugian anda kepada LHDN. So bila itu lebih merugikan. Jadi bila anda rugi, anda perlu declare dengan income tax anda rugi kerana kerugian tahun ini, kerugian tahun semasa. Anda boleh bawa carry forward ke tahun hadapan. Okey, sebagai contoh, saya bagi contoh yang mudah. 2017 anda mengalami kerugian. Kemudian kerugian anda tu boleh dibawa. Bila anda rugi, anda tidak perlu bayar cukai. Tidak semestinya. Sebenarnya kena tengok jugalah, kena tengok bagaimana anda declare cukai. Ada beberapa perkara lain. Tapi saya nak bagi satu perkara asas adalah bila anda rugi tahun 2017, anda tidak perlu bayar cukai pada 2017. Kemudian tidak semestinya tapi ada beberapa perkara yang perlu ditolak, boleh tolak dan tidak boleh tolak. Itu satu perkara lain. Okey, let's say anda rugi tanpa perlu bayar cukai. Kemudian kerugian tu boleh dibawa ke tahun 2018. Berarti 2018 anda untung tapi tolak kerugian, cover kerugian tahun lepas. Jadi cukai anda pada 2018 akan berkurangan sedikit. Sebab anda cover kerugian 2017. Jadi cukai anda kurang sedikit. Bila cukai anda kurang sedikit, anda dah boleh menarik lafaz lega. Sedangkan cuba anda bayangkan 2017 anda tak declare. Sedangkan anda rugi, anda tak declare. Tapi 2018 anda untung dan anda declare. Anda declare 2018, anda kena bayar cukai lebih daripada yang sepatutnya. Sepatutnya anda boleh cover yang 2017. So faham tu? Dapat. So jangan hilangkan rasa persepsi anda bahawasanya rugi tidak perlu bayar cukai. Itu yang kedua dia. Dan yang ketiga dia, Assalamualaikum warahmatullahi. Hai, saya Cik Hin, rakan bisnes anda. So, hari ini saya nak berkongsi dengan anda mengenai bisnes. Ramai orang yang menganggap bisnes ini beli dan jual semata-mata. So, ketahuilah sebenarnya bisnes ini mempunyai 4 elemen penting. Satu, elemen produksi. Kedua adalah elemen pemasaran. Ketiga, elemen pengurusan. Dan keempat, elemen perakaunan. So, bisnes bukan hanya jual dan beli sahaja. Sebaliknya, bisnes ada seninya. 4 seni ini perlu anda ketahui. Ramai orang produk bagus tapi tak boleh jual, bermaksud anda bermasalah dalam pemasaran. Produk bagus, pemasaran power tapi tidak boleh urus dengan baik, anda gagal dalam pengurusan. Produk anda power, produk anda bagus, management anda, marketing anda power, kemudian management anda diurus dengan baik tapi company tiada kewangan yang kukuh atau tiada duit, bermaksud ada masalah dari segi perakaunan. So untuk bisnes anda perlu ada satu sistem bisnes yang merangkumi empat perkara ini, empat elemen ini. Saya, Encik Hin, rakan bisnes anda ada mencipta satu sistem yang merangkumi empat bisnes ni. Jika anda nak tahu detail mengenai sistem ini, WhatsApp nombor di bawah. InsyaAllah ada penyelesaian untuk anda. Ketiganya adalah ramai orang fikir aku tidak perlu declare cukai, aku tak perlu buat e-filing. Kerana apa? Kerana aku telah bayar zakat dengan banyak sekali. Zakat dan cukai dua perkara yang berbeza. So anda kena faham betul-betul zakat dan cukai dua perkara yang berbeza. So anda tidak boleh menyatakan yang diri anda ini telah bayar zakat banyak jadi tidak perlu declare cukai, tidak perlu bayar cukai sebab dah bayar zakat banyak. Tidak semestinya. Tidak semestinya. Ya betul, zakat boleh tolak cukai 100% untuk enterprise.
Tetapi anda perlu declare juga cukai. Maksud declare itu adalah anda perlu declare income anda, lepas tu tolak kos perbelanjaan, dan anda akan dapat income yang perlu income yang gross cukai, gross income, kemudian tolak dengan penolakan yang dibenar. So ada 22 penolakan yang dibenar. Saya akan share dalam video berikutnya 22 apa itu 22 penolakan yang dibenarkan. Secara legal anda boleh tolak. So bila anda dapat pendapatan kasar, kemudian tolak dengan kos-kos yang dibenarkan dan tolak dengan perbelanjaan yang dibenarkan, dan anda akan ada jumlah yang perlu jumlah income yang bercukai. So daripada jumlah income yang bercukai itu, let's say anda perlu bayar cukai sebanyak RM2,000. Tapi oleh kerana anda declare untuk 2017, kemudian anda perlu bayar RM2,000 untuk cukai 2017 bermula daripada 1 Januari hingga 31 hari bulan 12 Disember. So anda perlu bayar RM2,000. Oleh kerana anda telah bayar zakat RM2,000, automatically anda tidak perlu bayar cukai kerana anda telah bayar zakat RM2,000. Tetapi let's say anda punya cukai berjumlah RM3,000. RM3,000 anda telah bercukai pada 2017 tu anda ada bayar zakat RM2,000, so anda perlu bayar cukai RM1,000. So ia sama sekali tidak betul jika anda dah bayar zakat RM10,000 atau RM20,000, anda tidak perlu bayar cukai kerana anda tidak perlu declare cukai kerana anda telah bayar cukai dengan banyak sekali. So fahamkan betul-betul ni, fahamkan perkara ketiga ini, tukar persepsi anda. Membayar zakat dengan banyak tu tidak semestinya anda tidak perlu declare atau tidak perlu bayar cukai. So anda kena jelas, terang dan nyata. Dan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai, saya Cik Hin, rakan bisnes anda. So hari ini saya nak berkongsi dengan anda mengenai bisnes. Ramai orang yang menganggap bisnes ini beli dan jual semata-mata. So ketahuilah sebenarnya bisnes ini mempunyai 4 elemen penting. Satu, elemen produksi. Kedua adalah elemen pemasaran. Ketiga, elemen pengurusan. Dan keempat, elemen perakaunan. So bisnes bukan hanya jual dan beli sahaja. Sebaliknya bisnes ada seninya. 4 seni ini perlu anda ketahui. Ramai orang produk bagus tapi tak boleh jual, bermaksud anda bermasalah dalam pemasaran. Produk bagus, pemasaran power, tapi tidak boleh urus dengan baik, anda gagal dalam pengurusan. Produk anda power, produk anda bagus, management anda, marketing anda power, kemudian management anda diurus dengan baik, tapi company tiada kewangan yang kukuh atau tiada duit, bermaksud ada masalah dari segi perakaunan. So untuk bisnes anda perlu ada satu sistem bisnes yang merangkumi empat perkara ini, empat elemen ini. Saya Encik Hin, rakan bisnes anda, ada mencipta satu sistem yang merangkumi empat bisnes ni. Jika anda nak tahu detail mengenai sistem ini, WhatsApp nombor di bawah. InsyaAllah ada penyelesaian untuk anda. Anda perlu tahu yang keempat. Yang keempat ini adalah bila anda buat bisnes online, anda rasa aku buat online, aku tak buat offline, aku tiada kedai, so aku tidak perlu declare cukai, aku tidak perlu ada SSM. So salah, itu juga persepsi yang salah oleh usaha peniaga-peniaga, pemilik perniagaan enterprise. Kenapa saya kata salah? Kerana bila anda lakukan perniagaan online, selalunya perniagaan online ini melakukan transaksi secara online juga. Maksudnya anda menggunakan perbankan, anda gunakan banking online system ordering. So itu semua dapat didetect walaupun anda menggunakan nama personal ataupun anda menggunakan nama peribadi. So berhati-hati dengan ini kerana enterprise dengan personal adalah satu entiti yang sama. Jadi perniagaan anda adalah diri anda sendiri, diri anda adalah perniagaan anda sendiri. Jadi semua harta, semua hutang adalah tanggungjawab diri anda sendiri. Tidak sama dengan sendirian berhad. Anda perlu jelas benda tu. So, apa yang perlu anda lakukan adalah anda jangan takut ataupun jangan sembunyi untuk daftarkan syarikat anda di SSM ataupun majlis-majlis daerah yang terdekat untuk Sabah Sarawak. Kerana apa? Kerana ini akan membantu anda untuk proper dalam perniagaan, untuk tersusun dalam perniagaan. So, anda gunakan sistem bisnes. Okey, gunakan sistem bisnes supaya sistem bisnes ni boleh menunjukkan laporan untung dan rugi anda. So, laporan untung dan rugi anda ni akan membantu anda untuk menunjukkan kepada lembaga hasil yang anda berniaga dan anda mempunyai keuntungan atau kerugian.
Jika anda untung, apalah salahnya anda bayar cukai? Kalau anda tak nak bayar cukai, anda bayar zakat, kerana zakat boleh tolak 100% seperti saya nyatakan tadi. So, apa yang saya nak tegaskan di sini adalah persepsi anda, aku meniaga online, aku tiada kedai, tak perlu declare cukai, dan tiada orang yang akan dapat cari gali aku. Tiada apa orang yang LSDN tak akan dapat cari aku. So, anda silap, terutama bila anda post di Facebook saja. Anda post di Facebook, alhamdulillah hari ini ada 5,000 stok, dan alhamdulillah dalam masa seminggu 5,000 stok habis terjual. So, berhati-hati, 5,000 stok kali dengan produk anda berharga RM100, anda ada RM500,000 jualan. Atau RM10 produk anda, 5,000 kali RM10, anda ada RM50,000 jualan. So, RM50,000 atau RM500,000 ini bukanlah keuntungan anda. Anda perlu tolak kos, anda perlu tolak kos pembelian, anda perlu tolak kos operasi. Jadi, ini perlu declare. Anda perlu nyatakan berapa dalam bentuk sistem perakaunan. So, mesti buat ada sistem accounting. Anda perlu tunjuk anda punya kos pembelian, anda punya jualan, tolak kos pembelian, tolak kos operasi, dan anda punya untung. Dan untung ini perlu declare pada cukai, dan perlu lihat sama ada anda perlu bayar cukai ataupun tidak. So, buang persepsi yang bahawasanya bisnes online ni tidak perlu bayar cukai atau tidak perlu declare cukai. So, beware, hati-hati, kecuali anda buat COD tak apa. Tapi takkanlah bisnes online anda COD semata-mata, betul? Mesti ada back-in walaupun dalam personal. Okey, jaga-jaga benda tu, jaga perkara tu baik-baik. Dan berikutnya yang nombor 4. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai, saya Cik Hin, rakan bisnes anda. So, hari ini saya nak berkongsi dengan anda mengenai bisnes. Ramai orang yang menganggap bisnes ini beli dan jual semata-mata. So, ketahuilah sebenarnya bisnes ini mempunyai 4 elemen penting. Satu, elemen produksi. Kedua adalah elemen pemasaran. Ketiga, elemen pengurusan. Dan keempat, elemen perakaunan. So, bisnes bukan hanya jual dan beli sahaja. Sebaliknya, bisnes ada seninya. 4 seni ini perlu anda ketahui. Ramai orang produk bagus tapi tak boleh jual, bermaksud anda bermasalah dalam pemasaran. Produk bagus, pemasaran power, tapi tidak boleh urus dengan baik, anda gagal dalam pengurusan. Produk anda power, produk anda bagus, management anda, marketing anda power, kemudian management anda diurus dengan baik, tapi company tiada kewangan yang kukuh atau tiada duit, bermaksud ada masalah dari segi perakaunan. So, untuk bisnes anda perlu ada satu sistem bisnes yang merangkumi empat perkara ini, empat elemen ini. Saya, Encik Hin, rakan bisnes anda, ada mencipta satu sistem yang merangkumi empat bisnes ni. Jika anda nak tahu detail mengenai sistem ini, WhatsApp nombor di bawah. InsyaAllah ada penyelesaian untuk anda. Alright, nombor 4, persepsi ataupun nombor 4, salah sangka usahawan pemilik perniagaan enterprise ni tentang cukai adalah, okey, itu adalah bila aku beli sesuatu hartanah, bila aku beli sesuatu hartanah rumah dalam bentuk tunai, aku mesti kena kejar income tax. So, ramai orang cakap macam ni, kau jangan belilah, dok, lu jangan beli dok, rumah cash, kereta cash, nanti kena kejar cukai. No, itu adalah persepsi yang salah sebenarnya. Okey, cuba anda fahami betul-betul apa yang saya nak jelaskan. Let's say anda berniaga 2017, kemudian anda declare cukai dengan keuntungan bersih RM200,000. So, anda untung bersih RM200,000, kemudian 2018 anda beli sebiji rumah cash dengan harga RM100,000. So, anda jangan risau, anda tidak akan dikejar income tax. Kerana apa? Kerana kalau anda dikejar pun, anda tak perlu risau apa-apa pun. Kalau ada pegawai income tax yang datang berjumpa anda pun, anda tidak perlu risau kerana anda telah declare anda punya untung 2017 RM200,000. So, anda telah guna keuntungan RM100,000 ni untuk membeli hartanah. Jadi anda tidak perlu risau, anda tidak perlu bayar teks daripada pembelian tu. Itu untuk SMP, untuk divestment tu satu perkara lain. Maksud saya adalah anda tidak perlu terkejar sebab anda telah declare 200,000 untung, dan 200,000 tu anda beli rumah daripada duit 200,000 tu. 100,000 tu 200,000 anda untung dan anda beli 100,000 dan anda renovate 50,000. So, jangan risau tentang tu. Yang penting anda declare dan anda nyatakan duit yang anda beli rumah cash tu daripada mana. So, tiada masalah tentang untuk pembelian rumah tu daripada cukai. So, anda jangan risau dengan perkara itu. So, apa yang perlu anda
anda risaukan adalah apabila anda untung 200,000, anda beli rumah dengan harga 100,000 cash, kemudian anda renovate dengan 50,000, duit anda tinggal 50,000. So jaga cash flow kita orang bisnes kena jaga cash flow. Bila tinggal 50,000, macam mana anda build up balik bisnes anda? So that's why the best way adalah anda ada dokumen, ada portfolio kewangan yang kukuh. Jadikan 200,000 tu sebagai holding power anda, dan anda buat loan dengan bank. Gunakan duit third party, maksudnya duit bank, untuk anda lakukan credit facility untuk anda generate lebih banyak income. So jelas betul-betul, jangan rasa macam aku tak nak hutang ke apa, everything macam tu. So anda perlu tahu betul-betul apa beza hutang baik dan hutang jahat. Itu satu lagi part lain, saya akan terangkan dalam video-video yang lain. So benda yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Hai, saya Cik Hin, rakan bisnes anda. So, hari ini saya nak berkongsi dengan anda mengenai bisnes. Ramai orang yang menganggap bisnes ini beli dan jual semata-mata. So, ketahuilah sebenarnya bisnes ini mempunyai 4 elemen penting. Satu, elemen produksi. Kedua adalah elemen pemasaran. Ketiga, elemen pengurusan. Dan keempat, elemen perakaunan. So, bisnes bukan hanya jual dan beli sahaja. Sebaliknya, bisnes ada seninya. 4 seni ini perlu anda ketahui. Ramai orang produk bagus tapi tak boleh jual, bermaksud anda bermasalah dalam pemasaran. Produk bagus, pemasaran power, tapi tidak boleh urus dengan baik, anda gagal dalam pengurusan. Produk anda power, produk anda bagus, management anda, marketing anda power, kemudian management anda diurus dengan baik, tapi company tiada kewangan yang kukuh atau tiada duit, bermaksud ada masalah dari segi perakaunan. So untuk bisnes anda perlu ada satu sistem bisnes yang merangkumi empat perkara ini, empat elemen ini. Saya Encik Hin, rakan bisnes anda, ada mencipta satu sistem yang merangkumi empat bisnes ni. Jika anda nak tahu detail mengenai sistem ini, WhatsApp nombor di bawah. InsyaAllah ada penyelesaian untuk anda. Yang berikutnya adalah beli kereta mewah. Okey, nombor berapa? Ini nombor 5, betul? Nombor 5. Okey, nombor 5 adalah beli kereta mewah, tidak perlu bayar cukai. So ini lagi satu anggapan yang sangat-sangat salah sebenarnya. Okey, dia ada beberapa ilmu yang anda perlu tahu. Anda boleh beli kenderaan untuk kegunaan syarikat dan anda boleh tolak untuk kos operasi syarikat untuk mengurangkan keuntungan kerana dia melibatkan operasi. Tetapi pembelian kereta itu mestilah kereta baru, dan kereta itu bawah 150,000, baru anda boleh tolak untuk kos kereta itu RM100,000. Okey, dengar betul-betul. So maksudnya sekiranya pembelian kenderaan itu melebihi 150,000, anda hanya boleh tolak RM50,000 sahaja. So jelaskan betul-betul perkara ini. Contohnya anda beli satu kereta Mercedes dengan harga RM300,000, so automatically hanya RM50,000 sahaja yang boleh anda gunakan untuk penolakan cukai. Boleh? So belilah kereta yang bawah 150,000 untuk kegunaan perniagaan anda. Tapi make sure kereta tu atas penggunaan perniagaan. So bila lebih 150,000, LHCN andaikan itu adalah kegunaan peribadi anda, bukan kegunaan untuk perniagaan anda. Okey, jelas terang benda tu, jelas sangat-sangat benda tu. Okey, dan next dia adalah nombor 6 ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai, saya Cik Hin, rakan bisnes anda. So hari ini saya nak berkongsi dengan anda mengenai bisnes. Ramai orang yang menganggap bisnes ini beli dan jual semata-mata. So ketahuilah sebenarnya bisnes ini mempunyai 4 elemen penting. Satu, elemen produksi. Kedua adalah elemen pemasaran. Ketiga, elemen pengurusan. Dan keempat, elemen perakaunan. So bisnes bukan hanya jual dan beli sahaja. Sebaliknya bisnes ada seninya. 4 seni ini perlu anda ketahui. Ramai orang produk bagus tapi tak boleh jual, bermaksud anda bermasalah dalam pemasaran. Produk bagus, pemasaran power, tapi tidak boleh urus dengan baik, anda gagal dalam pengurusan. Produk anda power, produk anda bagus, management anda, marketing anda power, kemudian management anda diurus dengan baik, tapi company tiada kewangan yang kukuh atau tiada duit, bermaksud ada masalah dari segi perakaunan. So untuk bisnes anda perlu ada satu sistem bisnes yang merangkumi empat perkara ini, empat elemen ini. Saya Encik Hin, rakan bisnes anda, ada mencipta satu sistem yang merangkumi empat bisnes ni. Jika anda nak tahu detail mengenai sistem ini, WhatsApp nombor di bawah. InsyaAllah ada penyelesaian untuk anda.
ramai sangat orang fikir adalah orang fikir apa? Orang akan fikir bayar cukai boleh senang lulus loan. So ini lagi satu yang anda perlu tahu betul-betul. Ramai orang yang menyatakan bayar cukai senang lulus loan. Anda perlu tahu betul-betul, ya ke bayar cukai ni boleh senang lulus loan? Bayar cukai ni senang ke lulus loan? So anda kena faham betul-betul kenapa anda bayar cukai, kenapa bayar cukai tu senang lulus loan. Bukan begitu sebenarnya. Sebenarnya dia bergantung kepada berapa banyak keuntungan anda declare di cukai, di LHDN. Itu lebih penting sebenarnya. Bukan maksud anda bila anda declare saja cukai anda sedang lulus loan. No. Anda bayar banyak cukai anda sedang lulus loan. Tidak juga. Tidak semestinya yang bayar cukai 2,000 susah lulus loan, bayar cukai 20,000 baru senang lulus loan. Tidak sama sekali. Dia perlu tengok beberapa portfolio anda yang lain, perlu tengok berapa anda punya komitmen yang lain. So dia tidak semestinya anda bayar terus anda boleh buat. So perlu tengok benda tu, perlu tapisi benda tu. Anda perlu hilangkan persepsi anda adalah bayar cukai boleh lulus loan dengan begitu mudah. Salah sama sekali anggapan anda. Tidak penting berapa banyak anda bayar cukai, tapi penting berapa amount yang anda declare keuntungan ketika anda buat declaration untuk cukai. So fahamkan betul-betul, terangkan benda ini betul-betul. Dan last kali saya nak share. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai, saya Cik Hin, rakan bisnes anda. So hari ini saya nak berkongsi dengan anda mengenai bisnes. Ramai orang yang menganggap bisnes ini beli dan jual semata-mata. So ketahuilah sebenarnya bisnes ini mempunyai 4 elemen penting. Satu, elemen produksi. Kedua adalah elemen pemasaran. Ketiga, elemen pengurusan. Dan keempat, elemen perakaunan. So bisnes bukan hanya jual dan beli sahaja. Sebaliknya bisnes ada seninya. 4 seni ini perlu anda ketahui. Ramai orang produk bagus tapi tak boleh jual, bermaksud anda bermasalah dalam pemasaran. Produk bagus, pemasaran power tapi tidak boleh urus dengan baik, anda gagal dalam pengurusan. Produk anda power, produk anda bagus, management anda, marketing anda power, kemudian management anda diurus dengan baik tapi company tiada kewangan yang kukuh atau tiada duit, bermaksud ada masalah dari segi perakaunan. So untuk bisnes anda perlu ada satu sistem bisnes yang merangkumi empat perkara ini, empat elemen ini. Saya Encik Hin, rakan bisnes anda, ada mencipta satu sistem yang merangkumi empat bisnes ni. Jika anda nak tahu detail mengenai sistem ini, WhatsApp nombor di bawah. InsyaAllah ada penyelesaian untuk anda. Last kali saya nak share adalah ramai orang yang dia rasa apa sahaja perbelanjaan, sebab enterprise adalah sama dengan peribadi. Jadi bila declare cukai boleh tolak semua perbelanjaan. So janganlah tolak perbelanjaan pampers anak, handbag isteri pertama, handbag isteri kedua, handbag isteri ketiga, handbag isteri keempat, dan tolak untuk perbelanjaan rokok suami ke. So jangan macam tu. Baju, pakaian, belanja rumah, salah sama sekali. Penolakan yang dibenarkan adalah kos-kos pengurusan yang berkaitan perniagaan saja. Sebab setiap kali anda hantar kepada cukai, declaration cukai, akan ada auditor LHDN yang akan melihat setiap apa yang anda tolak. Jadi bila anda hantar laporan tu ada receipt yang tidak berkaitan seperti pampers tadi, barang rumah, barang-barang peribadi yang perbelanjaan peribadi tadi, automatically ianya ditolak sama sekali untuk kos-kos penolakan kos operasi. So anda kena faham betul-betul, bila kos operasi anda tinggi, anda punya keuntungan akan rendah. So bila ditolak kos operasi yang tidak berkaitan tadi, keuntungan akan meningkat. Jadi anda perlu bayar cukai lebih. So jelas, terang dan nyata. Hopefully ini membantu. Sekiranya video ini membantu anda, video ini bagi penerangan yang jelas kepada anda, sharekan video ni, tag rakan-rakan anda yang lain, supaya lebih ramai orang dapat dibantu dan lebih ramai orang tidak lari cukai, sebaliknya dapat mengurus cukai dengan baik. So saya Cik Hin, rakan bisnes anda. Saya akan kongsi lebih ramai lagi. Follow saya di YouTube, boleh lihat video-video yang lain. Follow saya di Facebook. InsyaAllah akan banyak membantu anda. Assalamualaikum.